Selamat datang ke podcast kami, yaitu podcast Minda Organisasi. Bersama saya pada hari ini adalah rekan saya Farah, dan kami akan membincangkan satu topik yang sensitif dan agak menarik, yaitu dark side of leadership ataupun dikenali sebagai sisi gelap kepimpinan. Ya betul tu Isabel. Ramai orang fikir pemimpin ni bawa kebaikan, tapi hakikatnya pemimpin ni adalah ada yang zalim, ada yang suka mengamalkan kronisme iaitu melindungi, dan ada yang juga merosakkan mental health pekerja. That's why kita kena tengok, kita bincangkan topik itu pada hari ini. Okey, mari kita terus kepada isi utama kita, yaitu sisi gelap kepimpinan ini selalu berakar umbi daripada sifat personality kita, manusia yang distraktif, yaitu merosakkan, seperti sifat narsisisme yang melampau ataupun gemar manipulasi manusia lain, dan juga sifat yang tidak empati. Antara ciri utama pemimpin toksik ini ialah gaya kepimpinan yang suka yang sangat autokratik, dan mereka juga menganggap diri mereka saja yang betul pada setiap masa. Okay, saya setuju dengan awak juga. Memang kan kalau kita dalam sebuah organisasi yang di mana bos adalah selalu betul, manakala kita perlu juga lihat kepada perspektif yang lain, iaitu macam kalau pekerja yang betul, bos kena tengok juga idea pekerja supaya kita boleh menstabilkan organisasi itu, supaya tidak ada layak, supaya kita boleh memajukan organisasi itu. Tambahan pula, pemimpin yang berada dalam fasa sisi gelap ini sering mengamalkan micromanagement yang melampau. Mereka tidak mempunyai rasa percaya kepada pasukan. Seperti yang saya cakapkan, bos boleh menitik beratkan kepada idea pekerja untuk menengok dan membandingkan idea mereka berdua. Betul, saya setuju. Sebab kadang-kadang sebagai manusia kita mempunyai perspektif yang pelbagai, dan kita perlu mengambil berat setiap perspektif untuk kita menemui solusi yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi. Okay, sebagai contoh atau senario dalam situasi yang dark side of leadership ini adalah bagi contoh senario yang boleh diambil adalah yang kita untuk gambaran yang lebih jelas kepada para penonton adalah Encik Ahmad. Encik Ahmad adalah seorang pengurusi jabatan yang sangat berkarisma dan sangat hebat di hadapan pihak atasannya. Namun sebaliknya, dia mempunyai sisi gelap yang amat menakutkan. Kamu tahu, apabila dia berjaya membangunkan sebuah projek, dia hanya mengambil nama dan kredit atas dirinya sendiri. Iya, dia tidak kisah, dia tidak ambil peduli dengan dengan kerja keras pekerja tu. Tidak. Malah dia selalu merendah-rendahkan, dia selalu menunding, dia selalu marah dengan pekerja-pekerja bawahannya. Dia tidak menghargai pun usaha pekerja yang lain. Faham? Ada juga satu senario selain pada yang Encik Ahmad, boleh dikatakan Encik Saiful lah. Encik Saiful ni seorang yang sama juga hebat, berkarisma, dan dia ada anak buah yang bernama Amin. Jadi Amin ni selalu dimalukan depan pekerja. Walaupun kerja dia memang tip top dan sangat bagus, tapi tetap juga dia marah anak buah dia sendiri. Sehingga kan anak buahnya itu mendapat tanda negatif, iaitu kemurungan. Nampak tanda-tanda kemurungan, macam dia datang kerja. Perubahan lah yang daripada dulu itu disebabkan oleh pakcik dia sendiri yang memalukan dia di hadapan khayalak orang yang ramai. Sebagai pemimpin ataupun orang yang berjawatan tinggi, kita tidak sepatutnya memalukan sesiapa pun di depan khayalak orang ramai. Boleh juga kalau kita suruh panggil dia ke dalam satu bilik untuk bercakap bersemuka, untuk luar apa yang salah, kan? Betul. Pada pandangan saya,
Teguran seharusnya jujur, tapi tidak menjatuhkan. Dia harus membangun seseorang. Dan dia tidak perlu menjatuhkan pun, hanya memberi kata semangat dan kata Motivasi. kata motivasi juga. Jadi impak daripada pengurusi jabatan sedemikian, kita dapat lihat bahwa terdapat penurunan dari prestasi pekerja, dan serta banyak pekerja yang akan mengalami tekanan emosi dan tekanan yang akan cenderung kepada tekanan mental dan tekanan psikologi, dan hal ini tidak baik kepada diri kita, kepada masyarakat ataupun kepada company. Sebab hari ini dapat menjejaskan kita punya prestasi untuk bekerja dengan lebih baik dan mengganggu minat seseorang untuk bekerja dalam company tersebut. Betul, saya pun setuju. Apabila pemimpin akan terus menjatuhkan seseorang, ia menyebabkan seorang pekerja itu akan lemah semangat untuk bekerja, untuk tidak motivasi pun untuk bekerja, dan mereka dan sekaligus pemimpin akan merosakkan kesihatan mental pekerja dan membunuh budaya organisasi. Sebab itulah kita kena menghindari pemimpin yang sebegitunya. Okay, baik, kesimpulan podcast kita pada hari ini, dark side of leadership bukanlah satu perkara yang kita patut pandang remeh atau disapu di bawah karpet. Kepemimpinan yang berkesan dan mampan haruslah bukan sekadar untuk mencapai KPI, untuk mencapai target sales dalam sesuatu organisasi, tapi untuk cara bagaimana kita mengurus, menghormati rakan-rakan sekerja kita, dan juga membimbing manusia yang memerlukan bantuan di bawah kita. Dan untuk pemimpin juga, sebuah organisasi telah mewujudkan sistem SEMA, itu boleh juga imbang yang tulus seperti penilaian 360 darjah, supaya suara pekerja di bawahan dapat disuarakan dan bos pun dapat mendengar apa luahan dari pekerja, dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi pekerja dan sesebuah organisasi, dan dapat mencapai maklumat yang diinginkan oleh bos, pemimpin. Okay, itu saja dari kami. Sekian, Sekian, terima terima kasih. kasih. Bye-bye.